Unit 2, Pemakanan, Suplemen, muka surat 214 hingga 219. Mari kita ikuti perbualan antara ibu dan anak dengan doktor untuk mengetahui tentang suplemen. Kebelakangan ni, anak saya sering mengadu keletihan, berasa lesu dan hilang tumpuan di dalam kelas. Rakan-rakan menyarankan agar saya berjumpa doktor. Anak puan mengalami ketidakseimbangan dalam pengambilan diet seharian. Terdapat kekurangan nutrien dalam diet pemakanan seharian yang diambil. Apa yang perlu anak saya lakukan? Sekiranya mengalami keletihan, kelesuan dan kehilangan tumpuan, hal ini menunjukkan anak puan kekurangan vitamin biotin. Oleh itu, anak puan memerlukan suplemen biotin dengan mengambil makanan seperti hati, susu, daging, kuning telur, cendawan, kacang tanah, pisang, tomato atau temikai. Untuk pengetahuan doktor, anak saya ni tak mengambil makanan seperti yang disebutkan tadi tu. Adakah saya perlu mendapatkan suplemen yang dijual kat pasaran tu? Setiap pengguna mempunyai sebab munasabah untuk mengambil suplemen ni. Namun, seseorang tu perlu berjumpa dengan doktor untuk menjalani pemeriksaan kesihatan terlebih dahulu. Rujukan awal amat penting untuk menentukan sama ada mereka sesuai untuk mengambil suplemen atau sebaliknya. Jangan ambil suplemen dengan hanya membuat diagnosis sendiri semata-mata. Oleh tu, apa nasihat doktor? Suplemen ni bukanlah pengganti diet seimbang. Setiap individu perlu mendapatkan nutrien daripada sumber semula jadi melalui diet yang seimbang. Ibu, doktor, kalau begitu, saya akan cuba untuk ubah diet pemakanan harian supaya saya memperoleh nutrien yang mencukupi lah ya. Suplemen. Dalam topik ini, kita akan mempelajari apa itu suplemen, tujuan pengambilan suplemen untuk kesihatan berdasarkan preskripsi doktor dan kesan pengambilan suplemen untuk kesihatan tanpa preskripsi doktor. Apa itu suplemen? Suplemen adalah makanan tambahan untuk melengkapkan diet normal seperti vitamin, mineral, fiber, herba, asid amino atau asid lemak dan enzim. Suplemen hanya diambil dengan preskripsi doktor. Maksudnya, suplemen ni makanan tambahan untuk lekatkan kita punya diet. Tapi kita mesti ambil itu dengan preskripsi doktor. Kena rujuk pada doktor dulu. Yang kedua, suplemen semula jadi merujuk kepada kelas makanan dalam piramid makanan. Okey, suplemen kedua kita rujuk pada kelas makanan kita yang di segitiga tu. Kita tengok berapa kuantiti, yang mana kena banyak ambil, yang mana sikit. Itu cara dia. Tujuan pengambilan suplemen untuk kesihatan berdasarkan preskripsi doktor. Okey, kita tengok tujuan pengambilan suplemen. Yang pertama, menyingkirkan toksin dari dalam badan. Pengumpulan toksin terutama pada organ penting dapat disingkirkan. Bermaksud kita akan nak buang toksin yang ada dalam badan kita. Kedua, melengkapkan diet normal. Suplemen yang diambil adalah untuk memenuhi keperluan nutrisi dalam tubuh badan. Yang ketiga, meningkatkan imuniti badan. Ini maksud pengambilan probiotik sebagai suplemen harian yang mampu meningkatkan imuniti badan kita. Keempat, meningkatkan tahap kesihatan dan mencegah penyakit kronik. Okey, makanan yang diambil tidak dapat menampung keperluan vitamin, mineral, unsur surih dan antioksida yang diperlukan oleh tubuh. Oleh itu,
pengambilan suplemen seperti vitamin D dan K boleh mencegah perebutan. Dalam konteks ini, dia disebut tentang unsur surih. Apa itu unsur surih? Okey, ni dalam kimia analisis, unsur surih ni adalah kepekatan purata yang kurang daripada 100 bahagian per juta yang diukur dalam kiraan atom atau kurang daripada 100 mikrogram per gram. Dalam biokimia, unsur surih adalah unsur pemakanan yang diperlukan dalam kuantiti yang sangat kecil untuk pertumbuhan, perkembangan dan fisiologi organisma yang sesuai. Okay, contoh unsur surih dalam tubuh manusia adalah karbid, tembaga, fluorin, iodin, besi, mangan dan zinc. Itu adalah unsur surih. Faham? Yang kelima, mengekalkan kecergasan tubuh badan. Asid amino merupakan protein terkecil untuk keperluan badan. Taurina pula memainkan peranan dalam menjana tenaga untuk tubuh badan. Kekurangan taurina boleh menjejaskan tenaga untuk tubuh selain melemahkan fungsi otak. Okey, kat situ kita tengok ada info tambahan. Individu yang sihat tidak boleh sesekali mengambil makanan tambahan atau suplemen untuk penjagaan kesihatan berdasarkan diagnosis sendiri semata-mata tanpa mendapat khidmat nasihat daripada pakar. Kita tak boleh ambil suplemen sendiri. Yang maksudnya kita ambil je suplemen ni lah bagus untuk kita. Kita tak boleh ambil sebarangan. Kita mesti rujuk pada yang lebih pakar. Kesan pengambilan suplemen untuk kesihatan tanpa preskripsi doktor. Suplemen untuk kesihatan perlu diambil dengan preskripsi doktor kerana dia bergantung kepada tahap kesihatan individu. Kesan pengambilan secara berlebihan tanpa nasihat doktor akan mengundang kesan sampingan yang boleh memudarat dan memberikan pelbagai komplikasi terhadap kesihatan. Antara kesan jangka panjang adalah seperti merosakkan buah pinggang, merosakkan hati, keracunan pada tubuh dan merosakkan jantung. Kesan yang pertama, merosakkan hati. Pengambilan vitamin secara berlebihan seperti vitamin A, D, E dan K akan menjejaskan fungsi hati. Kesan kedua, keracunan pada tubuh. Pengambilan suplemen secara berlebihan akan menyebabkan keracunan pada tubuh dan kerosakan organ dalaman yang penting kerana bahan kimia yang terdapat dalam makanan kesihatan tersebut akan larut dalam darah. Kesan yang ketiga, merosakkan buah pinggang. Pengambilan suplemen secara berlebihan akan membebankan fungsi buah pinggang. Kesan yang terakhir, akan merosakkan jantung. Suplemen yang berasaskan herba boleh mengakibatkan tindak balas dengan ubatan seperti warfarin dan aspirin. Hal ini akan memudaratkan pesakit jantung. Untuk pengetahuan anda, jika asid amino tidak mencukupi dalam badan, maka kesihatan seseorang itu akan terjejas. Jika pengambilan asid amino rendah, maka seseorang akan mengalami gejala keresahan, kemurungan, hilang tumpuan, keletihan dan ketidakseimbangan hormon. Tahukah anda antara garis panduan diet Malaysia? Pertama, makan pelbagai jenis makanan mengikut keperluan. Kedua, aktif secara fizikal setiap hari. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin secukupnya serta ubi-ubian. Keempat, makan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Kelima, makan ikan, daging, ayam, telur dan kekacang secara sederhana. Keenam, minum susu dan ambil produk tenusu dengan secukupnya. Ketujuh, hadkan
pengambilan makanan yang tinggi kandungan lemak. Ke-8, pilih dan sediakan makanan yang kurang garam dan sos. Ke-9, minum air yang banyak setiap hari. Awak makan tak habis. Kita aku nak jadi Perdana Menteri. Asas amalan PM kita ialah berhenti makan ketiga tengah bagus 2 bulan. Bagus juga sebab boleh mengelakkan diabetes macam Mimi.